أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر والمخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والبعث وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang berbahagia seluruh ahli dan kuasa Surau Al-Mukhlisin Desa Segambut, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal dan seluruh warga kerja dan jemaah Surau Al-Mukhlisin, kaum muslimin, muslimat, musyahidin, musyahidat, tuan-tuan yang Allah muliakan dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala yang masih meresikan kesempatan untuk kita melakukan apa juga kebaikan yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan ibadah kita kepadanya. Inilah tujuan asal penciptaan jin dan manusia dalam kehidupannya yang sementara di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dibaris bawahkan daripada nun tu untuk menyatakan bahawa tidak ada tujuan lain, bahawa penciptaan manusia dan jin itu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjayakan watak kehambaan dalam kehidupan di dunia yang sementara cuma ini. Moga-moga kita berjaya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di hari akhirat Allah panggil kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua dalam kelompok hamba-hamba aku. Dan di hujungnya barulah ada seruan, wadkhuli jannati, masuklah kamu semua, ya, wahai jiwa yang tenang, ke dalam syurga. Artinya tanpa watak kehambaan di dunia, kegagalan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam pentas dunia lakonan kita ini, kita bakal tersasar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak untuk menempatkan diri kita di negeri yang abadi dalam keadaan aman dan sejahtera di syurga sana. Alhamdulillah. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi yang terlalu kasih dan cintakan kita. Maka sewajarnya kasih dan cinta itu kita balas, ya, agar kita dapat sesuatu yang hebat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana ternyata baginda adalah kekasih Allah. Apa sahaja permintaan baginda akan dikabulkan. Tapi andai kata Rasulullah tak kenal kita, kena jauhnya kita dengan baginda, bukan saja kena jarak masa, ya, tempoh masa yang memisahkan kita 1400 tahun lebih, tetapi kita ada satu syariat yang mendekatkan kita dengan baginda, iaitu hubungan salawat. Yang salawat
yang dikatakan fa inna salatakum ma'rudatun alayya, ya, kerana selawat-selawat kita itu akan dibentangkan, dipaparkan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah, dengan selawat indah kita memperkenalkan sebenarnya diri kita dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang berbahagia dan jemaah yang dikasihi, alhamdulillah pada malam ni kita dapat menyambung pengajian bulanan kita, walaupun kita anjakkan agak seminggu lambat kerana faktor kesihatan saya yang agak diuji waktu ini, ya, dengan sedikit kesakitan, dengan kemalangan yang berlaku pada diri saya ditimpa kemalangan, ya, akibat itu saya patah rusuk 5 kat sini sebelah kanan dan juga tulang selangka ni. Jadi bolehlah duduk ni, ya, masih boleh mengajar, ya, agak ya akan pintar lupa sakit, saya boleh duduklah dalam tempoh sejam insya-Allah, ya, untuk mengendalikan pengajian-pengajian yang telah dijadualkan pada saya. InsyaAllah malam ni, ya, dengan berkat salawat yang kita panjangkan, kita bakal terus, ya, menghadapi ataupun menjalani pengajian ni sebagaimana rutin biasa insya-Allah. Dan insya-Allah berkat doa kawan-kawan juga, saya pun, ya, rasa pelik juga 2 minggu selepas saya sakit pun saya dah boleh mulakan kuliah, alhamdulillah. Pada malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kitab praktikal solat sempurna, ya, pada muka surat 154, ya, kita masuk membicarakan perbincangan yang ke-8, iaitu berdoa secara berjemaah. Berdoa secara berjemaah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada suara-suara yang mengatakan bahawa Rasulullah tak pernah berdoa lepas sembahyang secara berjemaah dan diaminkan oleh para sahabat. Dan kenyataan itu betul. Kenyataan itu betul, ya. Tidak terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa secara jahar, secara kuat selepas sembahyang dan para sahabat aminkan ramai-ramai. Jadi bila tak ada, adakah tak boleh buat? Adakah berdosa? Adakah menyalah? Itu yang perbincangan kita hari ini, ya. Jadi betul kenyataan yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tak pernah berdoa secara berjemaah dengan kuat pula dan diaminkan oleh para jemaahnya, para sahabat. Tak ada. Hadis itu tak ada. Jadi oleh kerana tak ada, adakah langsung terus kita katakan itu bid'ah dan berdosa, ya, sesat melakukannya? Mari kita tengok perbahasan fuqaha yang ternyata lebih alim daripada kita, yang lebih mampu menguraikan, ya, dengan sandaran-sandaran hadis dan kias-kiasan pada hadis-hadis yang lain, ya, untuk kita tidak terjumus dengan cepat menyatakan satu hukum sedangkan kita bukan orang yang ahlinya. Begitu insya-Allah, ya. InsyaAllah saya sembuh dengan doa tuan-tuan insya-Allah. Terima kasih saudara Muhammad Azir. Okey, berdoa sebenarnya secara berjemaah ini sebenarnya ada, ya, dalam sunnah Nabi SAW, tapi bukan selepas sembahyang. Khususnya dalam sembahyang ketika doa dan mengaminkan doa imam tersebut, ya. Imam berdoa dan jemaah mengaminkan ini berlaku dalam solat-solat Nabi SAW dan para sahabat, iaitu dalam solat al-istisqa, solat minta hujan, ya. Rasulullah minta agar turun hujan dan para sahabat mengaminkan doa dalam sembahyang. Dan juga doa kunut, sama ada kunut nazilah, kunut subuh ataupun kunut, ya, witir. Begitulah. Ini ittifaq, ya, para fuqaha mengatakan memang ada hadisnya, memang sepakat. Yang itu tak ada masalah. Ya, adapun doa yang selepas sembahyang ni mana sandarannya? Maka kita yang bermazhab Asy-Syafi'i ini, sebenarnya ulama-ulama Syafi'i telah pun membentangkan perkara ini dan kita ingat akan membentangkan perkara ini. Kita tengok Imam At-Tabrani telah meriwayatkan kisah benar tentang Hubaib bin Maslamah Al-Fihri, ya, seorang tabi'in yang mustajab doanya, ya, ketika memimpin tenteranya menghadapi musuh, telah berkata kepada tenteranya, ya, Hubaib bin Aslamah ini seorang sahabat, ini maafkan saya bukan tabi, sahabat, ya, dia berkata kepada tenteranya dengan berkata, ya, bahawa aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lafaz hadisnya saya tengok dalam At-Tabrani tadi, ya, hadis nombor 3536,
lafaz hadisnya begini, la yajtami'u mala'un wa yad'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah berhimpun satu kumpulan, satu kaum, satu puak, lalu berdoa seseorang daripada mereka atau sebahagian daripada mereka, dan diaminkan pula oleh sekalian yang lainnya, illa, melainkan ajabahumullah, Allah pasti akan memakbulkan doa mereka. Ini doa berkenaan dengan doa secara beramai-ramai, berdoa secara berjemaah. Disebut tidaklah berhimpun satu kumpulan manusia lalu berdoa, dan diaminkan pula yang lainnya. Seorang berdoa, yang lain mengaminkannya, melainkan pasti Allah mengkabulkan istijab doa tersebut. Jadi inilah yang menjadi hujah. Kalau kita tengok terjemahan, kita tidak berhimpun satu kumpulan lalu salah seorang berdoa dan diaminkan yang lain, melainkan Allah akan menyahut, memakbulkan doa tersebut. Jadi Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan bahawa perawi-perawinya adalah perawi yang meriwayatkan hadis sahih, melainkan Ibnu Lahiyah yang merupakan seorang yang dhaif. Walaupun taraf hadis ini dhaif, ia boleh diamalkan termasuk dalam fadailul amal, benda yang sunat. Ini ada, kita pun beramal tu kerana benda tu kita tahu, dan dalam mazhab kita pun benda ini adalah benda yang sunat, mustahab, satu yang sangat baik untuk diamalkan. Kerana apa? Ada tujuan-tujuan tentu. Utamanya dalam realiti kita masyarakat yang memang bukan mahir dalam ibadah dalam bahasa Arab, berdoa dan sebagainya. Kita memang mengharapkan imam-imam mendoakan untuk kita dan kita tumpang amin. Maka hadis-hadis begini sangat sinonim, sangat sesuai, sangat membantu kita semua untuk menguruskan ibadah dengan secara berjemaah. Maka sebab itulah kita beramal dengan hadis ini. Maka antara ulasan tentang hadis ini, pertama sekali kita rujuk ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tahapnya baik, hasan. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummu rajulun qauman. Janganlah ada seorang lelaki yang mengimami satu kaum, artinya satu kumpulan. Fa yakhussu nafsahu bid-du'a, lalu dia mengkhususkan untuk dirinya dengan doanya. Fa in fa'al, kalau dia buat macam tu, kata Nabi, faqad khanahum, maka dia telah mengkhianati mereka. Artinya ada saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Tirmizi bernombor 357 ini menjelaskan bahawa bila mana seorang tu lelaki jadi imam, bersama dengan rakan yang lain, bila mana dia berdoa, jangan doa seorang-seorang. Jangan Rabbighfirli warhamni, jangan Rabbighfirli wali daya, kena Rabbana ighfir lana. Itu doa berjemaah lah tu. Maka kata Nabi, la ya'ummu rajulun qauman fa yakhussu bihi bid-du'a, nafsahu bid-du'a, fa in fa'ala faqad khanahum. Janganlah seorang lelaki itu bila mana dia mengimami satu kaum, bila berdoa dia doa dia saja. Kalau dia buat macam tu, dia khianatilah. Orang melantik dia jadi imam dengan tujuannya, dan hadis ini memang sesuai untuk kita. Artinya memang imam tu disarankan bila berdoa, doalah untuk orang ramai. Apatah lagi kita ni orang Melayu, tak semuanya pandai berdoa macam-macam. Walaupun Allah tu tahu doa bahasa Melayu, kita tahu, tapi suasana ibadah tu dah sinonim dengan kita begitu, dan para ulama pun menganjurkannya begitu. Sebab apa? Apatah lagi doa yang diaminkan cara kelompok ni ada janji pengkabulan doa dalam hadis yang kita bacakan tadi. Sebab tu ada seorang ulama yang namanya Al-Buhuti, yang pengarang kitab Kasyaf Al-Qina. Saya sempat itilaf tadi. Kitab ini merupakan syarah kepada kitab Matan Al-Aqna, kitab Imam Syafi'i. Dan pengarangnya Mansur bin Yunus Al-Buhuti ni, dia bermazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, mazhab Mekah sekarang lah. Apa dia ulas tentang berdoa selepas sembahyang bersama imam ni? Dia kata apa? Wa yad'u al-imam ba'da fajrin wa asrin.
Dan elok sangat kalau imam ni berdoa ya untuk jemaahnya selepas sembahyang fajar, sembahyang subuh dan sembahyang asar. Sebab apa? Lihuduril malaikati fihima. Kenapa? Para malaikat datang sembahyang pada waktu tersebut. Ya. Fayu'minuna 'ala du'a. Malaikat-malaikat ni akan mengaminkan doa-doa yang dibacakan oleh imam. Itu yang penting. Fayakunu aqrabu lil ijabah. Maka dengan amin para malaikat itu dia menghampirkan kepada pengkabulan ijabah doa itu. Ya, itu tujuannya supaya kita mengaminkan. Malaikat ni kan ada sifat dia. Kita perasan dalam hadis solat dulu pun kita tahu kan, idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malaikat ni suka amalan yang berjemaah. Bila mana dia berjemaah sama kita, imam kata amin, kita kata amin, siapa yang berbetulan amin dengan malaikat diampun dosa yang telah lalu. Dan ketika membicarakan tentang doa imam ni, Imam Al-Bahuti ini menyatakan begitu. Sewajarnya imam berdoa terutamanya selepas solat subuh dan solat asar untuk jemaahnya. Supaya apa? Sebab ketika itu malaikat datang turun berjemaah bersama kita. Tapi malaikat tak datang ke waktu yang lain. Tak, ada sebutan hadis. Nanti kita baca ya. Wa kadzalika yad'u ba'da ghairihima. Begitu juga dianjurkan berdoa juga imam tu selepas daripada waktu yang lain daripada dua ni, selain pada fajar dan asar. Ya, minas salawat. Ya, lianna min awqatil ijabah adbarul maktubat. Kerana di antara waktu-waktu yang paling makbul doa adalah waktu selepas sembahyang fardu. Subhanallah. Tengok, ni ulama cakap berdasarkan hadis, berdasarkan realiti yang kita dapat bahawa malaikat dia ta'aqabun, tukasyif kan. Malaikat ni ada waktu dia tukasyif selepas subuh, ya, waktu subuh dan waktu asar. Dan waktu tu dia datang sekali berjemaah. Jadi Imam Al-Bahuti ni dia seorang Hambali. Bermazhab Hambali ya, bukan mazhab Syafi'i, tapi tetap menyokong pendapat ini. Dia kata wajar sangat imam ni terutamanya selepas asar, selepas subuh untuk doa. Sebab apa? Malaikat datang bersemayam berjemaah bersama. Dan ketika itu doa, kalau ada malaikat pasti akan diaminkan dan dekat sangat dengan pengkabul. Tapi dia kata pun begitu baik juga kalau teruskan pada semua semayang. Sebab waktu-waktu selepas semayang fardu adalah di antara waktu yang makbul doa. Jadi tak betul lah kalau tuan-tuan lepas main terus belah tak doa. Kalau tak nak doa dengan imam, doa sendiri juga. Kena doa lah. Selepas sembahyang fajar, asar dan sembahyang fardu yang lain. Yang 5 waktu tu lah doa. Jadi kita rumuskan begitu je tuan-tuan. Ya, mana yang kata hadis malaikat turun? Ada hadisnya. Hadis sahih tuan-tuan. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Akan bertukar-tukar. Ya, mengiringi kamu ya pada waktu malam dan pada siang ni malaikat. Para malaikat waktu malam dan malaikat waktu siang. Malam ni bermula dengan maghrib. Ya. Dan siang ni bermula dengan ya subuh. Begitu. Wa yajtami'una fi salatil 'asr wa salatil fajr. Dan mereka ni berhimpun ya sebelum tukar shift tu untuk sembahyang bersama dengan kita pada solat asar dan solat fajar. Itu ada hadisnya. Ya, thumma ya'rujul ladhina ya'tu fikum. Kemudian dia akan naik yang memberitakan apa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah tanya para malaikat, walaupun dia maha mengetahui tentang keadaan kita, saja tanya tu nak tahu, nak supaya malaikat sebut. Wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Bagaimana tadi kamu tinggalkan hamba aku? Ya, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka pada waktu asar dan pada waktu subuh tadi, waktu tukar tu, dalam keadaan mereka solat. Ya Allah, subhanallah. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan ketika kami sampai pun tadi pun ketika mereka sedang datang. Ada sebutan waktu asar dan waktu fajar. Maka sebab itulah ya kita mengutamakan waktu ini dan ambil kesempatan malaikat bersama bersolat dengan kita tu dengan berdoa. Ni para ulama dia bijak ya. Ambil kesempatan tu.
Ya, kerana apa? Doa yang ada bersama je dengan para malaikat hampir sangat pada istijabah, pengkabulan. Jadi sebab itulah ya kita beramal dengan benda ini. Al-Iraqi pula dalam Tarikh Tathib mengatakan bahawa hadis ini ada faedahnya tentang kelebihan asar dan subuh dengan perhimpunan para malaikat pada dua waktu ini. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Taha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu sebelum terbit qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari waktu boleh subuh, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya waktu asar. Jadi dia memang beraturan dengan hadis dan ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 130 tadi. Maka sebab itulah fuqaha Asy-Syafi'i mengatakan bahawa berdoa secara berjemaah ini adalah satu benda yang mustahab, benda yang elok, yang disukai, yang sunat diamalkan. Walaupun tidak sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu Rasulullah buat secara berterusan. Ya, dan kita tidak boleh mengatakan ianya bid'ah yang sesat. Tidak boleh. Ya, sebab sepakat ulama mengatakan hadis-hadis yang menganjurkan doa secara berjemaah ni. Ya, khususnya dalam mazhab kita. Maka ya, kita beramallah atas kefahaman ini. Dan kalau kita tak setuju pun dengan hadis ni, katalah kepada kita hadis dhaif ini tidak kuat untuk jadi sandaran. Ya, tapi kita dah sebut dah perbahasan ini dengan panjang lebar tentang perkataan-perkataan fuqaha yang lebih faham tentang tujuan pengamalan. Ya, kita buat bacaan doa secara berjemaah ini. Atas realiti, mungkin atas realiti ialah ya, ulama-ulama yang faham ketika mana jemaah-jemaah haji datang daripada seluruh pelosok dunia yang tak berapa faham tentang ibadah ni, maka begitulah ya, sebagaimana kita tahu dulu bahawa Nabi SAW kadang-kadang berzikir dengan kuat tu dengan tujuan untuk mengajar mereka. Begitu juga para imam pun kalau dia baca doa dengan kuat ya, sebab tu sunat bagi para imam bila nak melafazkan doa, bacalah dengan tartil, bacalah dengan ya tenang, bacalah dengan jelas word by word supaya dapat didengar dan diikuti oleh makmumnya. Itu antara tujuannya. Ya. Yang kedua, kerana nak membantu para makmum yang tak pandai berdoa supaya dia dapat manfaat bersama doa tersebut. Jadi kalau Pak Imam baca doa, tolonglah baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebab begitu. Jangan mengumam. Jangan baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya. Itu tak ada manfaat. Dan ternafilah maksud doa secara berjemaah ini. Sebab doa berjemaah ini tujuannya antara lain memang untuk menyebut sesuatu dengan tepat. Sebab kita tahu jemaah kita ni tak ramai yang faham, tak ramai yang pandai untuk berdoa sendirian. Maka kita bantu. Maka bantulah betul-betul dengan jelas ya, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Zalnya dengan zal. Kalau ra tebal pun kalau boleh tebal ya, kalau ra nipis waghfir lana, sebut dengan jelas, kan elok begitu. Itulah harapan kita. Ya, dan ke setiap imam, setiap orang yang mengendalikan solat berjemaah. Nabi dah pesan tadi dalam hadis Tirmizi kan, jangan doa sendiri. Jadi doa untuk orang ramai dan niat untuk mengajar mereka. Cuma ada satu perkara yang perlu kita notice. Andai kata kita jadi imam dan baca doa tu dengan speaker, ya, ada mikrofon, dan di saat itu ada orang yang sedang solat, ingat, ada hak orang solat yang perlu diutamakan berbanding hak berdoa dengan kuat ketika itu. Maka cukup ya. Kalau tadi kita rasa clear, kadang-kadang ada orang yang masbuk kan, tengah kita baca Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, dengar sami Allahu liman hamidah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
birahmatika ya arhamar rahimin. Rendahkan suara. Itu tanda kita faham agama. Kan? Di antara keelokan Islam seorang tu bila mana dia faham agama. Itu pun dah sebut banyak kali hadis tu. Jadi kita kena memperindahkan agama kita. Bukan kita main hantam kromo aja kan, sembrono sahaja. Apa asal kita puas hati, tak boleh begitu. Ya. Jadi inilah panduannya. Artinya kalau dalam keadaan selesa, tidak ada mengganggu ruang orang yang solat, maka bolehlah kita mengeraskan sedikit suara. Cuma berdoa ni dengan nada berdoanya. Doa ni kena ada nada dia. Kedapatan juga. Ya, ada kita yang berdoa untuk makmum ni kadang-kadang nadanya nada bukan doa, nada marah. Minta. Doa ni minta kan? Bila minta, kena ada nada dia. Dan ada hadis Nabi menyebut innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Sesungguhnya Allah ni suka pada orang yang merintih ketika mana berdoa. Tengok. Nak tarik perhatian Allah. Kita pun orang nak minta cakap, bang, mari sini, bagi saya bantuan, takkan tak boleh bantu saya. Kita pun, kau nak minta lah elok-elok. Maka tak boleh lah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal mu'minin. Itu bukan doa, bang. Itu protes tu. Jadi kena doa, ya. Kita baca dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Itu baru doa. Ya, nada berdoa tu kena jaga jugalah. Ya, dan janganlah mendata sangat bila untuk orang main Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya. Nampak tak sungguh sangat. Kan? Minta bang, minta dia bang. Saya ni tak makan lagi bang. Memang dapat juga, tapi lain dengan bang. Saya ni betul-betul lapar. Tak makan lagi semalam bang. Bagi sikit bang. Apa yang ada. Kita pun tengok, oh cerai. Begitulah ya. Allah Subhanahu wa taala pun Tuhan yang Maha mendengar, Maha latif pun beribadat, sangat berlembut dengan hamba-Nya. Maka kita dengan Tuhan kita pun kena berhalus, berseni, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ini cerita berdoa ya, berkait dengan hak orang lain, berkait dengan adab, berkait dengan realiti, boleh tak boleh ya. Maka muka-muka kita dapat maklumatnya. Kita sambung baca buku ni, muka surat seterusnya 155. Al-Faqih Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kita pun tahu ni pengarang kitab fiqh perundangan Islam yang diterjemahkan ya. Kalau dalam kitab Arab dipanggil Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kefahaman fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Menyebut dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asarah, fatwa-fatwa terkini dengan katanya. Fatwa terkini kan. Dalam masalah ini terdapat persisihan antara ulama. Imam Asy-Syatibi ya, dan muridnya Abu Yahya Ibnu Asim dan Ibnu Qasim Al-Qabab dari Malikiyah rahimahumullah taala berkata, kerana tidak pernah diketahui bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa secara berjemaah, dan hal itu sentiasa demikian sepanjang umur baginda, kemudian para khalifah Ar-Rasyidun setelah baginda, kelebihan salafus soleh. Asalnya memang tak ada. Tak pernah dengar para sahabat lepas sembahyang doa ya. Rasulullah berdoa untuk para sahabat, tak ada. Itu asalnya. Saya dah sebut mula-mula tadi. Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan ahli sunnah, di antaranya Ibnu Irfah Al-Maliki, kemudian setelah itu ada orang lakukan. Artinya mungkin dari kalangan para tabi'in atau tabi'in dan ulama-ulama selepas itu, dan jumhur fuqaha mazhab adalah berdasarkan apa yang disebut oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ya, sahih isnad hadis yang menyatakan bahawa Nabi bersabda, tidak berkumpul sekumpulan orang lalu sebahagian mereka berdoa sementara yang lain mengaminkan, melainkan Allah akan mengabulkannya. Jadi oleh kerana ada hadis yang kita mula baca tadi, maka sebahagian daripada ulama fuqaha mutaakhirin daripada Malikiyah mengharuskannya, membolehkannya. Ya, sebab apa?
Satunya memang ada janji doa lebih makbul dengan doa bersama ni. Allah ni suka dengan kita ni. Tuan-tuan tahu tak? Bila doa bersama ni apa maksudnya? Kita ada kesatuan hati. Yelah kalau imam tu kita tak puas hati dengan dia, kita amin tak doa dia? Tak amin. Tapi sebab apa kita amin sama? Artinya kita dengan dia tu okey ngam. Dan benda ni yang mengundang rahmat Allah. Allah suka dengan benda begini. Jadi berlakulah rahmat Allah tu turun ya. Maka Allah janjikan kabul doa bagi orang-orang yang berdoa bersama dengan imamnya. Terdapat risalah yang baik dan dipercayai dalam hal dalil berdoa secara berjemaah yang dikumpulkan oleh saudara saya sesama Muslim bangsa Amerika. Dia telah memberikan kepada saya salinannya. Dan di dalamnya terdapat banyak dalil di mana diaminkan oleh orang yang berdoa dan yang mendengar. Jadi begitu. Tengok cerita orang Amerika kan. Mereka sebab apa? Atas keperluan. Mereka ni orang ajnabi. Orang bukan Arab. Bila orang bukan Arab, mereka perlu bahawa ya, ada imam yang berdoa dan mereka hanya tumpang amin atas realiti keperluan. Orang Arab tak apa. Dan kita rupanya orang Melayu pun sama macam mereka. Dan kerana itulah kita sangat menyokong dan mendukung pendapat ini. Ya, cuma sekali lagi kita pesan bahawa ya, kita perlu memastikan adab dalam berdoa ini, menjaga tata sulanya, ya, buat dengan sebaik mungkin, bacaannya jelas, ya. Kena beri hak kepada orang yang solat ketika itu ada orang solat, maka jangan kita terus mengeras, menguatkan suara, itu tidak wajar. Dan ya, begitulah bacaannya pun kenalah dengan lafaz jamak ya. Jadi bila mana seorang imam baca doa, tolong baca dengan lafaz jamak. Jumpa dalam ayat Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir lana Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa tu doa solat. Rabbi ja'alni, Allah jadikanlah aku ni muqimas salat, orang yang tetap mendirikan solat, wa min dhurriyyati, dan juga dari kalangan zuriat keturunan aku. Kalau dia baca dan orang lain belakang aminkan, tu yang Rasulullah kata ni orang tak baiklah. Rasulullah kata mengkhianati jemaahnya, sebab jemaah ya harapkan dia baca doa untuk sama-sama. Jadi begitu. Tuan-tuan, ya, maka kena pindah Rabbi jadi Rabbana, ij'alni jadi ij'alna, muqimas salah jadi muqimis salah, sebab jamak muzakkar salim. Wa min dzurriyyati jadi wa min dzurriyyatina, Rabbana wa taqabbal du'ai jadi doa'ana. Begitu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liwalidayya jadi wa liwalidina. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Begitu. Dia ada apa-apa nak tanya, Waalaikumsalam Rupiah Zaini. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Begitu. Jadi habis kalau ada imam yang baca tapi baca doa seorang, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, maka jangan aminkan doa ini, tuan-tuan baca doa sendiri. Jangan gaduh dengan dia. Ya, jangan marah dia, lepas sembahyang je tanya dia. Okey, Muhayyar Arifin bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah solat witir dilaksanakan satu rakaat dahulu sebelum dua rakaat? Kalau dah witir satu rakaat tu, itulah witir, dan selepasnya dua rakaat itu bukan witir lagi. Ya, yang nama witir tu satu rakaat. Al-witru maksudnya tunggal, ya, maka tidak ada, itu solat lain lah. Adakah lepas sembahyang witir boleh sembahyang lain? Boleh. Tapi bukan muqaddimah witir. Solat-solat yang dua rakaat sebelum witir itu muqaddimah witir. Sebab Rasulullah memang tak buat witir dengan satu rakaat begitu saja. Namun nama witir itulah solatnya. Boleh saja buat satu rakaat saja, tapi ikut apa yang diamalkan Rasulullah. Rasulullah paling kurang buat dua dan satu begitu. Ya. Maka siapa yang dah solat witir boleh tak sembahyang lain? Boleh, tak ada masalah. Kena buka dengan beliau tak payah. Ya, sebab Sayyidina Abu Bakar pun bila Rasulullah tanya Sayyidina Abu Bakar dan Umar, Rasulullah tanya mata tusalliyanil witra, bila kamu berdua ni sembahyang witir. Ya, Sayyidina Abu Bakar cerita bahawa dia sembahyang witir ni pada waktu penghujung malam sebelum tidur.
Sayyidina Umar pula dia awal pagi waktu bangun tidur. Sebelum subuh lah kena bangun. Maka dua-dua Rasulullah puji, amma anta ya Aba Bakrin faqad akhadta bi thiqah. Kamu ni Abu Bakar ambil jalan paling selamat, jalan thiqah. Jalan pasti. Artinya sebelum tidur semayang selamat. Amma anta ya Umar, Rasulullah tak blame Sayyidina Umar, puji juga. Kamu ambil jalan amma anta faqad akhadta bil quwwah. Kamu ambil jalan kekuatan. Sungguh-sungguh ya, bangun mesti sebelum subuh, sebab kalau witir dah lepas azan subuh tak ada witir. Begitu ya, tidak ada masalah. Begitulah tuan-tuan. Ya, kembali pada cerita kita tadi. Jadi bila berdoa jadi imam, tolong ya lafazkan kami, jangan guna saya, guna kami. Rabbana zalamna ya. Kalau Rabbi syrah li nak baca macam mana? Kalau baca untuk ramai-ramai, Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Banyak beza Ustaz. Itulah ya. Tak apa, jumpa ustaz tu, tanya-tanya betulkan ya, siapa yang jadi imam tak mahir bahasa Arab, maka dia kena usaha sikitlah. Moga-moga dia dapat maklumat yang tepat. Okey. Ya, rasanya kita sampai di sini dulu. Isyak pun masuk 1 minit lagi. Terima kasih atas tumpuan semua. Dan kalau rasanya muhadarah kuliah kita pada malam ini agak bermanfaat, kita kongsi-kongsikan pada rakan-rakan kita yang lain. Moga-moga semua dapat panduan agar yang beribadah ni dengan rasa tenang, dengan ilmu, dan memberi ketenangan pada orang lain. Sebab agama kita memang begitu sifatnya. Kalau ada satu benda yang kita buat ni menyakitkan, tidak membahagiakan, tidak menenangkan, mungkin kerana silap ilmunya. Moga-moga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.